Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sambung dalam sifat yang ketujuh bagi jin. Di tengah bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh dan ada yang jahat. Seraya menginformasikan tentang jin, Allah berfirman, wa anna minas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Surah Jin ayat 11. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Ni ayat Quran kata jin ni ada yang soleh dan ada pula yang tidak. Bila soleh dia macam kita lah, soleh. Kita punya persepsi asal jin semua jahat, tapi Allah tak kata macam tu. Allah kata dalam surah Jin, soleh. Soleh ni maksud dia apa? Dia beramal soleh, bertakwa, beriman, solat, puasa, zakat, baca Quran, masuk syurga. Tidak didiami syurga ni melainkan jin dan manusia, tidak didiami neraka pun melainkan jin dan manusia. Jadi takkan jahat masuk syurga. Tak ada. Jadi dia ada yang baik. Ada juga yang menempuh jalan yang berbeza-beza. Ulama' nak bahas jalan berbeza ni apa? Mazhab juga ke? Ada aliran-aliran juga. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil berkata firmannya, wa minna duna zalik, dan ada pula kebalikannya. Maksudnya yang bukan soleh. Kunna tara'iqa qidada, tarik, jalan. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Maksudnya ada kelompok-kelompok yang terpisah-pisah dan golongan yang beragama, macam ragam. Ada yang terasing-asing dan macam ragam. Kata artinya juga potongan atau kepingan dari sesuatu. Diungkapkan, ni bahasa Arab lah. Saral qaumul qidada, iaitu apabila kondisi mereka beragam. Asalnya daripada kata tak apa, saya nak cuba skip. Ada pendapat lagi mengatakan maksudnya mereka yang memiliki orientasi pemikiran, ideologi yang berbeza-beza. Al-Hasan Al-Suddi berkata bangsa jin itu seperti kita juga. Di antara mereka ada yang berfaham Qadariyah, Murji'ah, Rafidah, Syiah yang ekstrim. Ibnu Kisan berkata maksudnya kelompok-kelompok, masing-masing kelompok memiliki keinginan tersendiri sama seperti manusia. Said bin Jubair berkata maksudnya warna-warni dan berbeza-beza. Abu Ubadah berkata maksudnya berkelompok-kelompok. Banyak ulama' cuba tafsirkan maksud kami ada jalan yang berbeza-beza. Ada yang kata mazhab pun ya, aliran pun ya. Ada yang kata rupa dia berbeza-beza. Ada yang kata dia orang ni ada kelompok puak-puak macam suku kaum kita ni. Ada bangsa, ada kaum gelap, ada kaum putih, ada yang tinggi, ada rendah, macam-macam. Ada yang kata warna-warni, lain rupa fizikal, macam-macam. Wallahu alam, semua boleh pakai pasal semua ulama' mutabar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seraya menginformasikan tentang mereka juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharrau rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus, dan ada pun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Al-Jin ayat 14-15. Itu hari saya suruh baca surah Jin, baca yang terjemahan dia sekali. Ada cerita pasal jin ni. Tuhan kata apa? Allah kata apa? Ada yang Islam dan ada yang tak Islam. Jadi dia ada jin Islam.
Yang menyimpang dari kebenaran pun ada, maksudnya kafir. Di antara dalil yang menguatkan bahawa di tengah bangsa jin tu ada jin-jin muslim yang tulus ialah firman Allah Ta'ala. Ini panjang ayat ni, saya baca jugalah, yang bermaksud, ambil maksudnya saja. Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar kitab Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Saya berhenti situ dulu. Ni cerita ni jadi masa bila? Masa jin dah tak boleh curi dengar berita langit. Dulu-dulu dia pun boleh turun naik, boleh skodeng cerita, dengar cerita malaikat dulu. Sebab itu tukang sihir sebelum datang Nabi SAW diwahyukan menjadi rasul, dia jadi rasul. Dulu-dulu jin pakat boleh teka belaka, pasal dia dapat curi berita, dengar-dengar. Sebab itu sebelum Nabi Muhammad SAW jadi rasul pun, pendeta-pendeta pun dah boleh baca ni Nabi, dia dah boleh ramal. Zaman Nabi Musa, tengok tukang sihir Nabi Musa cakap apa, nanti ada satu budak lahir, dia akan jatuhkan kau. Pendek cerita. Tu yang Fir'aun pun jadi pening tu. Betul pasal Tok Bomoh punya jin boleh dengar. Tapi tiba-tiba ada satu hari jin ni dia tak boleh dengar. Dia pun pelik. Pasal apa kita dah tak boleh nak dengar berita langit lagi? Tak boleh nak curi-curi, kena lempar macam-macam lah. Apa dah jadi kat bumi ni? Dia suruh tentera dia pergi kiri, pergi kanan, pergi mana. Ni bukanlah iblis ni, jin-jin yang jin ni banyak. Pergi cari, pergi ke sana, pergi ke sini. Dia pun pergi terbang ke apa tak tahu, dia cari seluruh pelusuk. Jadi segerombolan jin sudah nampak dengar Nabi tengah semayang. Dia orang break kat situ. Break. Inilah dia ayat ni. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengar, bukan datang jumpa dia, intip-intip, mendengarkan bacaan Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, jin ni pun berkata, diam, kepala dia, aku nak dengar ni. Diam, aku nak dengar. Diamlah kalian untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya. Dia ada persatuan, dia ada kaum macam kita. Dia bawa balik report, dan dia kembali untuk beri peringatan. Dia pesan dekat tim dia yang ada dekat rumah dia ke kampung dia lah. Mereka berkata, wahai kaum kami, di jin yang balik dengar Nabi baca Quran ni, wahai kaum kami sekalian, kata jin ni, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa. Kami duk dengar tadi ni, ada satu kitab yang telah turun sebiji ataupun membenarkan apa yang kitab yang turun padanya Musa. Okey, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Dia benarkan lagi kitab-kitab yang datang sebelum ni, Taurat, Zabur, membimbing kebenaran, kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang ini Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, iaitu Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini pun boleh baca surah Al-Kahf ayat 29 sampai 32. Ada jin baik, dengar Quran, pergi dakwah lagi kat kampung dia. Nak ikut tak ikut tu nombor dua. Dia suruh ikut Muhammad. Ni pun juga bukti bahawasanya Nabi Muhammad ialah diutus kepada seluruh makhluk. Dia the ending of the Nabi.
Maka ulama bahas jin juga menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kerana tidak ada Nabi diriwayatkan di bangsa jin, dan nampak dalil-dalil tunjuk bahawa jin duk belajar ngaji dengan Nabi juga. Maka jin ini pun suruh ikut Muhammad yang sama, bukan Muhammad ada jin pula. Ini ayat Quran, ni bukan hadis palsu ke apa, ni ayat Quran, mutawatir Quran. Mutawatir, very clear. Sebab tu tuan-tuan, kita jumpa jin ni kadang-kadang nak azan pun kadang tak kena juga. Dia kadang bukan lari pun, pasal dia pun jin Islam. Susah. Bila dia jin Islam, tak semesti dia jadi macam model iklan sabun dekat TV, handsome. Pasal zaman Nabi dulu, Nabi cakap di Madinah ini ada jin-jin yang datang mengaji. Masa Nabi dakwah, itu pun dalil juga jin ikut Muhammad. Mereka datang mengaji, mereka tumpang rumah-rumah kalian. Kalau kamu jumpa ular, warning dia 3 kali. 3 hari lah ada riwayat. Awkamakal 3 hari, suruh dia keluar, cakap dia jin ke tak jin ke, lebih kurang macam tu lah. Kalau dia tak keluar juga lepas 3 hari, bunuhlah dia. Sesungguh dia setan. Nabi tak cakap kalau ular mesti setan. Nabi cakap lepas warning baru tahu dia setan ke tak. Maknanya jin Islam pun dia akan jadi macam jin kafir juga. Dia akan jadi ular juga. Tak semestilah dia datang macam rama-rama. Jin Islam jadi rama-rama, cantik macam burung merak pula. Jin kafir dia jadi ular hitam. Tak semestinya. Pasal bangsa dia bangsa yang sama. Jadi kita ni kadang-kadang jumpa hantu kat tepi masjid. Ya ke hantu? Pasal hang bau curi tabung masjid, dia datang. Dia datang kepala tercabut. Kita pun cakap, ustaz saya jumpa setan semalam. Aku nampak engkau yang setan dalam CCTV. Dalam CCTV aku nampak hang yang setan. Yang kau jumpa tu aku tak tahu apalah. Kadang-kadang budak-budak kan, dia semua hantu. Kita pun jadi. Tu saya cakap, saya pernah pergi satu rumah asrama perempuan. Asrama ni dia kolej swasta, dia sewa banglo. Dia bukan asrama macam kolej apa UiTM ke apa ke, dia sewa banglo tu. Jadi duduklah 10 orang budak perempuan lebih kurang macam tu. Satu hari kena attack kau-kau punya tempat ni. Dia tak jauh dari rumah saya, panggil kita. Bila saya datang, adalah budak-budak ni jadi macam tak betul, nangis orang lah, tergelak sana, baca-baca lebih kurang lah apa semua. Settle lah. Baliklah kita. Balik sampai masjid, telefon lagi. Ustaz, dodi lagi 2-3 orang. La ilaha illallah. Datang lagi, datang hilang. Duduk Ustaz, tak ada apa pun. Balik-balik, datang lagi, kena lagi. Apa ni? Saya cakap ni pergi panggil mak bapak korang, angkat korang balik lah. Pening lah aku. Takkan kerja kita nak datang, pergi Batam, balik, banyak hal ni. Sekali saya duduk kat masjid, tak adalah duduk situ tempat perempuan. Mak bapak datang, mak bapak pun telefon. Dah katalah 10 budak, campur mak bapak, dah 30 orang dalam tu. Semua dah nak ambil anak lah, apalah. Ustaz, saya dengar tadi ustaz ni, pintu tu bergegar, ustaz keluar je, tangga ni guduk-guduk, orang turun naik. La ilaha illallah, korang ni apa Bila saya datang, dia tak ada. Adalah mula-mula tu je lah. Lepas tu dah tak hilang macam tu kan. Dia cakap, tak payah kau balik lah korang. Kita pun nak buat apa benda tak ada apa. Balik-balik jiran dia cerita dengan saya, ni ustaz, tempat ni sebenarnya budak-budak ni buat masalah. Ustaz tak tahu mereka bawa lelaki berapa malam. Kadang-kadang botol arak pun ada dia sorok kat tepi tu. Dia orang punya perangai pun dia tak senonoh, pengotor apa semua kan. Saya cakap dalam hati, ini bukan jin kafir ni kot, ni jin Islam lah, tension dengan korang ni. Kalau jin kafir, dia tak kisahlah hang nak togak todi ke, hang nak berzina ke. Tapi bila jin Islam, dia ada masalah. Saya tak bawa kitab besar pasal jin tu. Kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dia ada cerita. Sama kes macam saya kena. Tempat ni orang tak nak sewa.
Kita kan biasa dengar RM50 pun orang tak nak sewa kata. Jadi orang misteri, kadang-kadang orang tu sakit, kadang-kadang orang tu lari tengah malam, semua tak sanggup nak sewa. Tuan rumah, besar rumah tu. Sekali ada budak tahfiz ni, budak ngaji Quran ni, dia bukan ada duit sangat, tapi dia rasa rumah tu murah. Dia cakap, apa pilihan aku ada? Duit tak ada, duduk je lah rumah ni. Dia duduk tepi jalan. Tapi orang dah warning dia, rumah ni orang tak duduk, orang selalu duduk sekejap. Orang duduk kan jadi sakit macam-macam. Dia cakap, apa aku nak buat? Aku bukan ada duit. Tak apalah, tawakal je lah, masuk lah. Dia pun duduk. Bukan dia berani, tapi dia tak ada choice lah. Macam kita orang susah dapat satu rumah orang bagi sewa, itu ialah kita duduk. Hantu tak hantu nanti cerita lah. Duduk-duduk. Hari pertama, malam pertama, dia dah kena dah. Dalam kisah tu dia kata dia tengah mengaji Quran, dia tengah baca Quran ni. Malam dia baca Quran, tiba-tiba ada satu asap keluar kat satu lubang depan rumah dia. Asap tu tiba-tiba jadi satu lembaga yang memang dia tengok, dia pun rasa nak tinggalkan Quran. Dia cakap, sudah. Tapi dia baca tak? Dia kira lantak lah, aku dah nampak dah ni, tapi aku baca juga, baca benda tu datang dekat, kan lari pun datang dekat, sampai dekat sebelah dia. Dia cakap apa? Baca lagi. Jin tu suruh baca lagi. Dia pun apa? Baca lagi lah. Tapi takat mana boleh baca tuan-tuan, dah macam tu. Macam tu lah. Baca lagi, dia suruh baca. Jadi budak ni pun baca tak baca, aku interview lah. Cik, minta maaf lah nak tanya sekarang ni, awak ni siapa? Saya jin yang menghuni tempat ni. Dia cakap, adakah awak yang membuatkan orang ni semua macam-macam masalah kat sini? Yang selama hari ni yang orang duk kata takut lah apa semua. Budak ni pun takut lah juga. Tapi bertakut tak takut pun pasal dia suruh baca Quran. Kawan ni pun fikir, ni apa pula ni? Cakap, akulah yang kacau. Aku kacau kerana mereka datang ke tempat aku, bermaksiat dalam tempat ni. Semua yang duduk sini semua problem, trouble maker. Memang masalah, aku tak suka, dia cakap. Walaupun macam tu, boleh kata tindakan dia salah lah, pasal premis ni orang punya kan. Tetapi dia ni perangai dia macam-macam lah. Dia tak suka, dia cakap, aku tak suka, dia orang ni mabuk lah, dia orang ni buat maksiat kat tempat ni, aku akan kacau dia orang. Aku akan pastikan dia orang keluar dari tempat ni. Lepas tu dia, budak ni macam ni cerita dia, engkau baca Quran, aku nak belajar Quran dengan kau. Budak ni pun cakap, boleh tuan datanglah esok siang-siang, datanglah rupa lain sikit, saya tak boleh macam ni. Dia pun settle lah masalah dia je lah sewa situ. Budak ni cerita dalam kisah Syekh Wahid Samlan Bali ni penuh dengan kisah-kisah yang jin colik orang macam-macam. Jin colik orang zaman Saidina Umar ada 4 tahun hilang. Itu nanti saya cerita. Sampai bini dah kahwin lain. Satu masalah Saidina Umar nak fikir hukum. Suami kalau hilang berapa tahun baru bini boleh nikah lain. Pasal datang balik lepas 4 tahun hilang, pening nak settle kes tu. Kena interview macam-macam lah. Baik, kita sekarang payahlah tuan-tuan. Laki hilang 4 tahun, tiba-tiba dia cakap jin sorok. Lala kahwin kat mana tak tahu. Tak boleh percaya. Ni dulu boleh lah cerita. Tu pun saya dah nak Omar interview, bukan dia terima bulat-bulat. Interview ni kau bagi tahu detail jin tu macam mana. Soal siasat. Soal siasat sampai dia dah cakap ini betul, dia ni tak tipu. Tapi hukum tu nanti kita bincang lah, bab-bab nanti, masa-masa belakang nanti kita jumpa insyaAllah. Jadi ada jin yang baik-baik macam ni, tapi kadang-kadang rupa dia memang bagi suspend. Sahabat Nabi pun sama, pernah ikut Nabi dakwah dengan jin, dia pun lintang pukang nak lari, padahal tu nak mengaji tu, nak belajar agama tu, tak tahan tengok kasarnya, besarnya bangsa ni macam tu. Nah, itu hari baru beberapa hari lepas ngajar macam ni lah. Lepas sesi tu isyak, depa ada sesi bertemu saya pula.
Dia ada 2 sesi saya. Dia ni sakit otak, yang mental punya problem, mental, satu jin punya problem. Ada muntah-muntah lah kat situ. Saya cakap, saya dah pencin buat benda ni. Saya nak jaga orang sakit psikologi je. Tapi kalau dah melintas kat depan, kita nak buat macam mana? Ada satu lagi saya tak dapat pergi ni, dekat kampung saya. Dia orang tua ni dah tak mati-mati. Seorang nenek lah. 4 ustaz pergi, 5 ustaz pergi, tak boleh buat apa-apa. Dia masih lagi nyawa-nyawa ikan je tu kan. Saya pun nak pergi pun tak pergi pasal jadual pun penuh juga. Saya cakap kat dia, nanti saya suruh ustaz lain pergilah. Pasal saya dah resign juga tuan-tuan sebenarnya. Saya nak ajar je. Kalau tidak kan nak kena masuk wrestling punya kandang lagi. Lama-lama kita pun tak mengajar sudahnya nanti. Dia orang yang buat benda ni, dia fokus benda tu. Dia buat pusat rawatan, dia siang malam, dia pergi rumah orang, dia memang attend benda tu. Kita sehari nak tugas kat masjid, sehari malam nak mengajar, subuh kan nak mengajar, kejap lagi berpusing-pusing kepala kita. Kalau dah settle kat situ, kadang okey, kat rumah pula dia tertenggik pula dalam bilik, satu hal pula. Dendam, kesumat, macam-macam. Masalah jin ni kan. Cukuplah saya dulu dah resign lah. Walaupun tak ada majikan, tapi saya resign aku dulu. Sampai mana tadi ya? Ayat-ayat ini menyiratkan secara mendalam betapa besar pengaruh yang dirasakan oleh jin-jin muslim itu ketika mendengar Quran. Juga menyingkap keistimewaan besar yang mereka miliki ketika sudah menjadi para da'i yang mengajak kaum mereka untuk beriman dan masuk Islam. Dia dengar Quran sekejap je, terus boleh dakwah lah, menjadi da'i di golongan mereka. Mengajak kaum mereka untuk beriman dan masuk Islam. Ayat-ayat itu mengisahkan tentang detik-detik yang mampu mengiring hati yang untuk khusyuk dan menjadi yakin. Dia orang diriwayatkan, dia orang ni dengar Nabi sembahyang subuh. Dengan Nabi sembahyang subuh kan Nabi baca Quran. Dia dengar lah tu. Lepas tu dia bawa kabar berita ni kat kampung dia. Sekaligus memberikan peringatan dan ancaman kepada setiap orang yang berpaling daripada Quran dan tidak mau beriman kepadanya, bahawa jika dia tidak mau tunduk kepada pesan kitabullah ini dan tidak mau berserah diri kepada zat yang menurunkannya, maka tidak ada balasan baginya kecuali neraka, dan itu adalah tempat tinggal yang paling buruk, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, nescaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Surah Jin juga ayat 17. Selain itu, ayat-ayat tersebut mendorong jiwa-jiwa kaum mukminin agar bersungguh-sungguh dalam menyampaikan Islam dan mendakwahkannya kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Fusilat ayat 33. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi tak kisahlah apa pun, jin pun dapat warning yang sama, mesti taat perintah Allah Ta'ala dan diancam juga masuk neraka kalau tak bertakwa. Okey. Jadi kat perkampungan kita ni, taman kita ni, masjid kita ni, boleh jadi majoritinya jin Islam. Pasal komuniti tu ada kat sini, facilities tu ada kat sini, kuliah agama ada kat sini. Jadi jin Islam dia akan duduk berhampiran dengan komuniti Islam, pasal sumber makanan dia pun kat sini. Dia makan makanan yang orang Islam sembelih, tulang-tulang tu lah. Lepas tu najis-najis ternakan yang orang Islam bela. Benda ni terkait dengan orang Muslim, dia duduk kat orang Muslim. Jin Muslim akan duduk di komuniti jin Muslim juga. Kadang-kadang di rumah tuan-tuan juga. Di rumah. Tapi kita cakap lah, janganlah macam-macam. Kalau kau nak berteduh ke apa ke tu, kita alam kau aku tak tahulah. Tapi janganlah buat lah, kipas tu bergerak ke kanan lah, kursi bergerak sendirilah. Bila dia mengacau orang je, kita berhak untuk bertindak, pasal dia dah mengganggu. Jarang jin Islam buat perangai macam ni, sangat jarang. Pasal jin Islam sendiri yang cakap dia ni tak macam jin kafir. Jin kafir ni memang dia purpose nak kacau orang, tapi jin Islam dia tak ada. Dia nak duduk elok-elok, duduk elok-elok.
Dalil lainnya yang menunjukkan bahawa sebahagian jin itu ada yang muslim dan mukmin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab As-Salah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW tidak membaca ayat kepada jin dan beliau tidak melihat mereka. Nabi SAW berangkat bersama sejumlah sahabatnya menuju pasar Ukaz. Pada waktu itu setan-setan terhalang dari mendapatkan informasi dari langit. Ini yang saya cerita tadi ni. Satu hari Nabi ni tak tengok pun jin ni. Nabi tidak membaca ayat kepada jin. Bukan ayat ni tuju kepada dia pun. Dan beliau pun tak nampak jin. Nabi SAW pernah berangkat menuju ke pasar Ukaz. Dia dekat Mekah lah pasar ni, Ukaz ni. Pada waktu itu setan-setan terhalang dari mendapat informasi langit. Dan dilesatkan, dia kena lastik dengan panah-panah api. Maka setan tu pun kembali menemui kaum mereka. Lantas mereka bertanya, ada apa dengan kalian ni? Kenapa korang ni terhalang? Dihalang oleh apa ni, dengar berita langit? Mereka menjawab, kami terhalang untuk mendapatkan informasi dari langit. Panah-panah dihalakan ke arah kami. Kaum mereka berkata, tidak ada sebab lain selain daripada sesuatu telah terjadi. Pergilah ke timur bumi dan ke barat bumi. Lalu melintas telah sejumlah jin yang mengambil arah menuju Tihamah, tempatnya di Nakhl. Mereka bermaksud pergi ke pasar Ukaz, sementara beliau sallallahu alaihi wasallam sedang solat subuh bersama para sahabatnya. Ketika mendengar Quran, mereka menyemaknya dengan baik. Mereka berkata, inilah yang menghalang kami dari terima berita langit dari kita. Lalu mereka pulang menemui kaum mereka dan berkata, wahai kaum kami, kami telah mendengar bacaan menakjubkan Al-Quran yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Lantas Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul uhiya ilayya annahus jama'a nafarum minal jin. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan pertama ayat surah jin. Ayat surah jin, kalau kita buka ayat first, Qul uhiya ilayya annahus jama'a nafarum minal jin. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan Quran. Sama macam saya cerita tadilah. Azan sekejap Azan sekejap, disambung sikit. Azan ke sambung? Dah masuk Kau azan cepat sikit. Tak ada apa.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahumma rabbaha zidawati tamati wassalatu qimati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athku maqama mahmud alladhi wa anta innaka la tulifu mi'ana. Sama sikit. Di dalam Musnad Al-Bazar juga disebutkan bahawa ada di antara mereka yang solat bersama seorang mukmin apabila dia solat dan membaca seperti bacaannya dan menyemaknya. Ini kat sini sekarang kita semayang kan, insya-Allah lah dia ada. Ada pula informasi tentang sejumlah jin dari mereka yang menangis terbunuhnya Umar Al-Khattab. Mereka ada yang menangis masa Umar dibunuh, seperti disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan As-Sunnah karya Al-Halal. Demikian juga ada informasi bahawa mereka juga menangis ketika terbunuhnya Uthman Ibn Affan, seperti disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Al-Halal juga. Begitu juga tangis mereka ketika Al-Husin terbunuh. Jika ada orang bertanya apakah ada jin dianggap sebagai sahabat Nabi, ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini orang yang berada hidup pada zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi SAW dan beriman, mati dalam iman. 3 syarat. Mesti hidup di zaman Nabi, masa zaman Nabi ada, dia ada, pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, Nabi kita, dan beriman, mati pun dalam iman. Angka ni mungkin ratusan, mungkin ribuan orang yang pernah face to face, dia beriman. Itu sahabat. Cuma sahabat ada yang utama 60-70 orang. Ada sahabat yang 10 dijamin syurga. Ada sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, kategori dia banyak lah. Cuma ditanya jin termasuk tak? Pasal jin ada pada zaman tu. Pada zaman Nabi mungkin bertemu Nabi dan beriman. Okey, ulama bincang sampai tara tu. Jawabnya, ketika mengomentari perkataan Al-Bukhari mengenai tafsir seorang sahabat Nabi bahawa dia adalah orang yang menyertai Nabi SAW atau siapa saja orang Islam yang melihat beliau, macam saya cakap tadi, syarat tadi, Ibnu Hajar berkata, apakah pernyataan itu khusus untuk semua manusia atau mencakupi bangsa lain selain daripada mereka yang berakal? Masih perlu ditinjau kembali. Berkenaan dengan bangsa jin, pendapat yang kuat bahawa mereka termasuk di dalamnya kerana Nabi SAW sudah pasti diutus juga kepada mereka, sementara mereka juga diberi taklif bebanan syar'i. Di tengah-tengah mereka ada para pelaku maksiat dan ada juga jin-jin yang taat. Jika ada di antara mereka yang diketahui namanya, maka tidak boleh bimbang untuk menyebutnya sebagai sahabat. Ada ulama ada berbincang, pendapat yang kuat kata mereka juga terdiri daripada sahabat Nabi, cuma kita tak nampak dan kita tak kenal. Namun kalaulah kita tahu nama je dan mungkin dia menjelma, kita boleh kata juga dia pun sahabat Nabi juga. Okey, nanti kita akan masuk syaitan-syaitan dari bangsa jin. Ada yang berusaha mencuri pendengaran untuk membantu syaitan-syaitan manusia yang taat kepada mereka, iaitu para pengsihir dan lain-lainnya. Macam mana jin ni kadang-kadang boleh ramal-ramal ni. Saya dah cakap dah dulu, dia boleh dengar berita langit, tapi sekarang dah tak boleh nak dengar sangat. Dia goreng dengan berita-berita kehidupan kita lepas. Pasal di samping kita ada didampingi jin. Tidak lahir anak Adam melainkan didampingi 2 qarin, satu di kalangan jin, satu di kalangan malaikat. Jin ni suruh, jin ni syaitan lah, suruh buat benda jahat, malaikat akan pesan benda baik. Ni semua ada saka ni. Jangan action aku tak ada saka. Mana boleh tak ada? Ni dalil sahih manusia didampingi qarin. Sekarang qarin ni, dia ni yang duk suruh kita detik hati nak buat jahat, tak mau pergi masjid, nak pergi masjid, nak ni, nak tu, nak curi, nak claim tipu. Ni yang bisik-bisik ni.
Kita panggil ni lintasan hati. Dan kita panggil jugalah waswasi fil khannas ni, yang duduk membisik di dada-dada manusia ni. Kejap datang, kejap pergi. Ni yang bagi ragu benda-benda yang ada ni. Nabi SAW ditanya, kau pun ada ke benda ni? Aku pun ada, cuma Allah dah tolong aku. Dia ni jadi Islam dan dia suruh aku buat benda baik je. Di akhirat esok, ada setan-setan yang gemuk, ada setan-setan yang kuruh compang-camping, yang tak cukup zat dan tak cukup sempurna ni. Pasal apa? Dia di bumi duduk kat tuan yang rajin beribadat. Jadi setan dia punyalah teruk rupanya, miskin. Tapi ada setan yang sihat walafiat dan gemuk gedempul, pasal dia duduk kat tuan yang bermaksiat sama. Bukankah Nabi dah cakap, kalau kita makan baca bismillah dengan tangan kanan, setan tak dapat makan sama? Bukankah Nabi dah cakap, kalau kita masuk rumah baca bismillah sebut nama Allah, syaitan tak dapat bermalam? Bila kita bela dia dengan tak mengamal sunnah dan membuat maksiat, dia jadi kuat, dia jadi gemuk gedempul, sihat walafiat. Korin inilah yang menjadi modal kepada Tok Bomo untuk tahu hang semalam buat apa. Saya Bomo, saya bolehlah bagi tahu. Pasal saya dulu pun boleh buat macam tu. Duk ingat Tuhan bagi, setan yang bagi rupanya. Cara nak dapat tu punyalah marvelousnya zikir, tuan-tuan. Bukan kerat ayam hitam. Selawat, zikir, bukan main lagi. Lagi terang nampak, macam spotlight tu. Orang sakit bukan perlu cerita saya banyak-banyak pun. Makcik daripada Pahang tak silap saya datang, duduk depan saya boleh cerita. Sekejap je, dia baru buka dimah je. Rumah makcik ni ada gangguan lah. Dek lah dia panggil. Saya masa tu bukan ustaz, rupa macam ustaz lah. Dek tu, rumah makcik ni baru dia cakap dah sampai dah. Sampai apa? Gambaran ilham tu rasa. Kalau saya nampak ada satu rumah, ada 4 pasu bunga kertas. Saya terus cakap, rumah makcik warna hijau ni yang ada 4 bunga ni, dia kat Pahang tu, dia kat KL dengan saya. Jap. Oh, tasbih jangan lupa. Subhanallah. Oh, masuk dalam rumah punyalah panjang, tuan-tuan. Rumah kampung kan dia renovate, tambah. Saya cakap, apa panjang sangat rumah ni? Biasalah, rumah lama. Borak tu macam kita kenal. Habis nak tengok kat mana ni? Pergi bilik belakang tu. Saya duduk kat sini ni, saya nampak lah. Macam tu lah. Kadang-kadang orang telefon saya, cuba teka saya pakai baju apa? Merah, saya cakap. Dah takut dah dia. Dan sangat seksi. Janganlah tengok. Hang suruh aku tengok. Saya pun bukan saja-saja nak cakap. Bila dia cakap macam tu, saya rasa nak cakap. Rasa nak sebut, dia jadi betul lah. Macam dulu ada satu orang tu kelakar betul. Dia punya kereta ada 3, 2 Pro 2, tak silap 1 Proton Saga. Saya cakap nama brand sekali, terdiam tu kawan tu. Uish, betul lah. Betul. Saya rasa nak cakap, dia terlintas rasa nak cakap lah. Dah selalu cakap tu betul. Ni setan. Dia pergi duduk kat korin kawan tu, dia bisik, lepas tu dia lintas kat hati saya, rasa nak cakap macam tu. Tapi semua perkara yang lepas. Dia duduk kat kita, dia tahulah kita beranak bila, beranak tak cukup bulan, apa ni, duda anak berapa. Dia tahu informasi tu ada kat dia, pendamping kita tu. Jadi saya pun ada jin, katalah dulu masa saya jadi bomoh, bukan korin je, lain pun ada satu batalion. Datang pasien, dia pergilah borak dengan kawan tu, dengan jin kawan tu. Lepas tu datang kat saya, dia cakap lah. Saya pun rasa lah nak cakap, semua jadi kagum lah. Tapi saya akan temberang lah yang akan datang. Jin tu pun tipu juga. Yang akan datang siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Sesaat depan tak ada siapa tahu. Jadi saya pun terasa nak cakap juga, tak boleh kahwin dengan dia ni, tak jadi ni, dia ni tak berapa bagus. Saya punya dosa, sembahyang tak diterima 40 hari, saya silap boleh kafir tang tu juga. Barang siapa yang menemui tukang ramal, dia jumpa saja,
40 hari semayang tak diterima. Kalau dia membenarkan apa kata-kata peramal tu, sesungguhnya telah kufur apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ni saya punya perangai dulu ni. Tapi apa? Semayang tak tinggal, zikir kat mulut. Setan tuan-tuan, kalau nak tipu orang, dia bukan datang dalam bentuk jerangkung dalam almari. Hari ini ajaran sesat datang dengan wajah agama, baru orang percaya. Nak tipu orang ribu-ribu, nak scam duit haji, takkan dia pakai seluar jin koyak. Dia mesti datang dengan serban, dengan cantik, dengan minyak atar yang wangi, dengan mulut yang penuh dengan kalimat Tuhan. Penipuan berlaku bila orang percaya. Setan pun disuruh kita percaya ini Tuhan bagi, dengan zikir, dengan selawat. Padahal selawat bukan pasal lillahi ta'ala, pasal nak sesuatu. Nak sesuatu. Ni, manusia cipta ni untuk kebaikan, betul tak? Boleh tak saya guna benda ni untuk keburukan? Boleh kan? Saya tulis benda buruk. Faham? Salah bukan salah benda ni, bukan kalam ni yang salah. Ataupun pisau, ada orang cipta pisau, tujuan cipta pisau untuk membantu manusia, potong sayur, sembelih daging. Tapi boleh tak saya pakai untuk jahat? Salah pisau ke salah saya? Quran diturun untuk faham maksud dan kau beramal tauhid kepada Allah. Tapi kau beramal untuk kau nampak apa orang tu buat semalam. Nampak? Dia isu teknikal. Setan pun belit kita dengan kalimat Tuhan. Dia pun gelak, kau mengaji lah banyak mana pun, bukan pasal Tuhan kau ngaji. Dia bagi power, dia bagi lagi kuat ngaji, lagi power. Sebab itulah setan yang kita akan masuk bulan depan, insya-Allah. Setan dari bangsa jin ada yang berusaha mencuri pendengaran. Dia cuba-cuba dengar, tapi dah tak berapa boleh. Sekarang dia dengar kat korin kita ni, tapi dia tak tahu depan, dia tahu belakang. Bila 10 benda belakang dah betul, you akan terpedaya dengan benda depan. Datang-datang saya dah tahu awak kecil manis semalam 18, betul? Betul. Lagi 2 bulan lepas pernah masuk belon kat jantung, betul? Betul. Tak, orang tu percaya kita. 5 benda cukuplah kita cakap benda yang betul dulu, yang kita tak pernah kenal dia. Lepas tu kita temberang habis. Bukan kita temberang, setan tu jugalah bisik macam-macam. Ni lah, ni esok ni rumah dia boleh jadi macam ni lah. Dah kita jadi tukar ramal pula. Padahal lepas tu bohong, tak jadi pun. Menipu. Jadi inilah dia, setan-setan berjaya menggunakan manusia dan geng-geng dia yang dekat orang ni untuk bagi informasi. Jadi jaga-jagalah belitan ni. Sebab tu kita mengaji bab ni bukan nak tahu pasal apa, nak berkawan ke apa, nak kenal musuh. Jin Islam dia tak kacau orang, dia semayang sama, tantah dengan kuliah ni juga. Wallahu alam, mereka cara mereka, tak ada masalah. Tapi jin kafir ni dia penuh dengan belitan. Kalau dia boleh buat Adam, hasut Adam sampai turun ke bumi, apatah lagi kita anak cucu Adam yang bukan Nabi. Jaga-jagalah. Dia datang kacau Adam bukan dalam muka hantu Kak Limah. Dia datang dalam bentuk yang Adam boleh percaya. Kalau tidak, Adam takkan percaya. Kalau gigi dia taring banyak ni, mestilah Adam pun tak apa kau ni. Dia penuh dengan tipu daya dan kelicikan. Tengok hari ni ada ajaran macam-macam tu, yang duk cium bini orang tu. Dapat video tu. Kita buat kelas kat sini, berdenyut dahi ni nak keluar hujah agama ni. Siap lagi nak kena iklan, buat poster. Kawan tu tak apa dia gorengnya, laki boleh bagi bini dia kena peluk. Aduh, rupanya kena tipu orang punya betul kot. Cuba buat kelas macam tu, seronok juga tapi tak boleh lah. Bila benda yang betul ni memang susah. Benda yang bukan-bukan ramai orang ikut. Padahal kalau tengok hujah ke apa, tapi bukan susah dia orang ni. Jam-jam saya bukan Islam, habis cerita. Bila mengaku bukan Islam, tak ada undang-undang boleh sangkut lah. Dia nak sembah pokok pisang pun boleh. Ajaran sesat sekarang, dia berani mengaku dia bukan Islam untuk dia lepas daripada apa-apa hukuman. Saya bukan Islam, dia cakap.
So apa saya nak suruh aku sesat pun tak suka hati lah. Aku nak sembah botol oren ke, kucing ke, aku punya pasal, aku bukan Islam. Dah tak boleh tangkap. Jaga-jagalah. Sebenarnya dia main Islam, pegang Quran, tapi dia mengaku dia bukan Islam. Inilah kejahatan sekarang. Jadi saya dah biasa orang minta saya tolong bagi amalan-amalan sunnah yang boleh diamal setiap kali habis kuliah. Kat sini pun saya nak bagi kongsi satu lah. Kalau boleh ingat, ingat. Kalau tak boleh ingat, tulis. Tak boleh tulis, rakam. Tapi tak apa, video ni nanti saya bagi dekat Haji. Haji share lah dalam grup. Baik. Satu zikir Nabi pagi dan petang. Zikir pagi dan petang afdalnya selepas subuh sebelum syuruk untuk pagi, petang selepas asar sebelum maghrib. Tetapi kalau tak sempat ataupun termiss, buatlah mana-mana waktu pagi ataupun petang. Zikir pagi dan petang Nabi salah satunya daripada Osman bin Affan. Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun ataupun tiada seorang hamba pun pada setiap pagi dan petang yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang sesiapa berlindung dengannya tiada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepadanya di langit mahupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang baca ni sebanyak 3 kali, tidak ada memudaratkannya sesuatu pun. 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saya ulang lagi, Osman bin Affan, hadis diriwayatkan oleh Osman bin Affan. Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba pun pada setiap pagi dan petang yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang sesiapa berlindung padanya tiada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepadanya di langit maupun di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Diulang sebanyak 3 kali, tidak ada yang memudaratkannya sesuatu pun. Kita berlindung dengan doa ni insya-Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bacalah pagi 3 kali, petang 3 kali. Biasa dengar dah tu. Imam Qurtubi, imam tafsir yang popular, dia membenarkan benda ni. Dia cakap doa ni, zikir ni memang sahih dan terbukti kebenarannya dari dalil maupun praktikal. Kerana dia buat benda ni. Dia cakap, sejak aku mendengar hadis ini, aku tak tinggal zikir ini dan aku amalnya, alhamdulillah, tak ada apa yang memudaratkan aku. Ni maupun maknanya yang memudaratkan di langit maupun bumi. Apa saja. Tak kisahlah jin ke apa ke. Kecuali pada satu malam di Madinah, aku kena gigit kalajengking. Gigit sengat. Lalu aku berfikir, aku teringat, rupa-rupanya aku terlupa hari ni aku baca zikir tu. Petang ataupun pagi. Dia amal benda ni, dia cakap praktikalnya memang tak ada apa ganggu dia. Tiba-tiba ada satu kali tu dia lupa, kat Madinah dia kena sengat dengan kalajengking, baru dia teringat, hari ni aku tak baca. Jadi secara pengalaman Imam Qurtubi, benda ni betul. Kena yakin lah. Amal saya kadang-kadang berubat orang, suruh buat benda ni, orang tak mau. Orang nak suruh saya bagi minyak senyonyong, cincin, tiup hembus kepala dia. Aduh, hembus tak kat mana? Hang balik rumah kan setan kacau balik. Pergi bela ikan puyuh lah. Bila masa setan takut ikan puyuh? Boleh ikan toman pun, ikan jos pun, apa dia nak takut? Hembus ikan puyuh takut setan. Setan saja suruh buh ikan puyuh pasal dia boleh masuk rumah macam highway. Oi, rumah saya ustaz ada toyol lah ustaz. Rumah pun buh kacang hijau. Nanti dia boleh leka, dia main kacang hijau tu, dia tak ambil duit kau. Bukan ke setan kita kena suluh halau daripada rumah, bagi dia mainan, buat apa? Maknanya baik letak Ultraman ke apa, dia lama sikit dia main. Kau ni apa? Pintu pergi terbalikkan penyapu, bubuh kat pintu, nanti sihir pun tak kena.
Balik suami tu dah dapat penyapu dulu. Benda buruk, benda kotor dia ajar. Siapa ajar? Boleh jadi syaitan ajar. Pasal dia nak masuk rumah tu dengan perbuatan yang hina macam ni. Tapi orang percaya, buat macam ni ustaz, tak mimpi saya. Memanglah tak mimpi, syaitan dah duduk dalam rumah kau. Nabi cakap tutup pintu baca bismillah, buka pintu baca bismillah, masuk langkah kanan, baca ayat tu Al-Baqarah 3 hari 3 malam, syaitan tak masuk rumah kita. Ni baca ni baca ni, tak ada satu pun boleh kacau kita. Tak mau, tak mau. Semayang 5 waktu, semayang kat rumah, jangan jadikan rumah kubur. Tak mau. Datang nak pakai seluar pendek, nak ustaz saya kena kacau setan. Dah tu kau nak aku buat apa? Tangkap setan tu. Hang pun dah 2 kali 5 setan. Kita jumpa doktor tuan-tuan, doktor buat apa kalau kencing manis? 10 minit je dia bagi Mekomin, dia tengok gula, pakcik pantang sikit, 2 bulan lagi habis ubat, datang jumpa saya. Balik rumah hang kena jaga diri hang. Bukan doktor boleh ikut je. Kalau balik kan balun pulut, cendol pun bagi. Di mana? Setan bukan duk ikut saya, setan ikut awak. Kenapa dia boleh ikut awak? Pasal awak bagi dia ikut awak. Pasal awak bagi dia ikut awak. Ni, katalah kat rumah orang, kipas ni tiba-tiba berjalan ke sana, pintu tu terbuka. Apa persepsi manusia? Dia suruh saya jampi, dia pergi simbah kipas ni. Setan tu nak kacau kipas ke kacau orang? Setannya. Dia main lampu ke, dia main pintu. Sekarang dia nak kacau pintu ke, dia nak kacau orang? Setannya. Habis siram pintu tu, patut orang tu kena siram. Persepsi. Ustaz, saya punya almari ni bergegar-gegar. Habis nak aku tiup almari tu ke? Dia gegar almari tu nak kacau hang. Hang diganggu, hang terganggu. Mintalah kat Allah, bukan minta kat saya. Awak boleh tadah tangan, awak boleh merayu kat Tuhan. Itu Tuhan nak, bukan saya. Tuhan tak terima rasuah. Bayar saya RM20, saya buat air, saya minta kat Tuhan, ya Allah, hamba kau ni seorang ni, dia ni kena kacau setan. Ya Allah, kau tolong dia, esok bagi dia baik. Boleh? Dia sendiri tak buat apa-apa. Tuhan, ambil RM20, lepas ingat pak saudara ke Tuhan ni? Saya selalu cakap dengan orang sakit, bila nak habis ni, bayang macam ni tuan-tuan, kita ada anak tau. Katalah anak kita ni banyak buat salah dengan kita, bergaduh dengan kita, ini tak kena, itu kena. Dia pun tak nak cakap dengan kita. Satu hari dia perlu bantuan kita, lalu dia jumpa kawan sekolah dia. Dia cakap kat kawan sekolah dia, kawan sekolah dia datang jumpa kita, pakcik, anak pakcik nak minta RM10. Rasa-rasa tuan bagi ke tak? Engkau mana? Anak aku mana? Dia tak ada mulut ke nak cakap dengan aku? Engkau tak ada kena-mengena dalam cerita ni. Sekarang kau suruh dia datang, dia takut pakcik, dia banyak salah. Takut tak takut, aku bapak dia. Sekarang ni dia minta duit kat aku juga. Kenapa pakai mulut kau? Dia tak ada mulut ke? Apa aku ni bukan lahirkan dia ke? Bukan dia pada kecil aku dukung dia? Mana dia? Kita pun basuh anak dia. Kau ada bapak, kau ada mulut, kau cakap sendiri bila kau ada masalah. Kita dengan Tuhan nak minta Allah Ta'ala tolong, pergi suruh ustaz ni, pergi suruh orang ni, pergi suruh orang ni. Boleh tolong, tapi you sendiri tak buat. Faham tak saya cakap apa? Banyak orang datang jumpa ustaz, suruh ustaz halau setan. Nabi buat apa bila masuk bilik air? Belajar. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan jantan, syaitan betina yang duduk dalam bilik air ni. Nabi minta tolong Tuhan. Rasul ada mukjizat, dia minta tolong, ya Allah tolong aku, dalam ni ada syaitan jantan, syaitan betina, tolong lindungi aku dari kejahatan syaitan jantan, syaitan betina. Kalau Nabi ni boleh jampi, boleh boh dalam botol, boleh spray, dia tak payah minta kat Tuhan lah. Baik, dia cakap, aku satu hari aku masuk pintu, lalu aku nampak, aku terajang flying kick kepala dia. Tak ada. Bila you study agama dari Quran maupun hadis, bila bertembung dengan syaitan dia mesti ta'awuz. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bila mimpi malam, dia suruh tiup 3 kul, sapu badan, minta kat Tuhan. Mimpi buruk, auzubillah minasyaitanirrajim, tu ludah sikit kiri.
Bila semayang terganggu, auzubillah minasyaitonirrajim. Maknanya bila gangguan syaitan, minta ke Allah. Tak ada pernah Nabi cakap kalau kau terganggu, kau siku belah sini, dia akan terkena rusuk dia. Tak ada. Semua study balik doa Nabi. Tengok ni doa yang kita cakap ni. Baca ni, nanti Tuhan tolong lindungi. Pasal dia makhluk gaib, tak boleh pegang dia. Dia ramai. Saya duk cakap kat orang, saya jampi awak sekarang, insya-Allah awak boleh balik dengan tenang. Kat rumah awak, siapa nak jaga? Apakah dia hilang? Dia dah masuk dalam kubur? Kawan dia? Saudara dia? Kau pergi kerja esok, siapa nak jaga kau? Kau pergi pasar malam, siapa nak jaga? Kerja saya bukan, polis bukan ikut penjenayah, tuan-tuan. Polis boleh bantu masa ni, kau kena jaga diri kau. Ini masalah orang kita. Bila suruh semayang, pergi jumpa bomoh lah senang. Bayar 200-300 senang. Dia bagi aku besi, buh dalam poket, selesai. Setan pun tak kacau. Oh, malas ustaz ni lah, dia kena ceramah pula kat aku. Dia suruh aku tutup aurat pula. Dia suruh aku semayang kat masjid pula. Memang itu je jawapan dia. InsyaAllah amal, saka tak saka ke, dalam setahun you boleh nampak kehilangan dia. Pasal syaitan dia tak nak orang mati. Kalau mati, habislah kerja dia. Dia nak orang syirik. Kalau dia kacau kita sampai mati, kita habis dosa, masuk syurga lah kita. Syahid. Sakit perut syahid. Aksiden Tuhan cakap syahid. Terhimpak bangunan tinggi, mati lemas, mati terbakar, semuanya syahid. Takkan dia nak bagi kita syahid? Dia bukan bodoh. Dia nak ganggu sampai kita pergi jumpa bomoh ya. Bila kita pergi bomoh, detik itu dia tak akan ganggu. Okey, cukup. Dia dah buat. Tiba-tiba kita lupa pantang. Malam Jumaat tu kita lupa bakar kemian. Dia datang lah, nak renew kesyirikan. Jadi jaga-jaga. Memang jumpa bomoh macam baik. Jumpa ustaz, Allah saya baca ustaz, nak terbakar badan saya ustaz. Baca lagi. Bukan kau yang nak terbakar, syaitan tu yang nak terbakar. Tapi tak mau jumpa bomoh ni, elok je pakai benang ni, elok terus. Dia memang nak kita buat macam tu, peras ugut. Wallahu ta'ala. Dan nak ujung-ujung baru nak cerita macam ni ustaz. Memang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.